Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini dia pertemukan kita sekali lagi dan dapat sama-sama kita menyambung kuliah maghrib dengan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari. Moga-moga pertemuan kita dan pengajian kita insya-Allah akan mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung ke muka surat 266 dalam kitab saya, iaitu masih lagi kita bicarakan tentang masalah haid. Baik, hadis yang pertama. Qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala sami'tu Abdurrahman bin Qasim qala sami'tu Al-Qasim yaqul sami'tu Aisyah taqulu kharajna la nura illa al-hajj falamma kunna bisarifa hittu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki qala ma laki anubisti qultu na'am qala inna hadha amrun kataballahu ala banati adam faqdi ma yaqdi al-hajj ghaira an la tatufu illa ghaira an la tatufi bil bait qalat wa dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisa'ihi bil baqar. Maksudnya, katanya telah menyampaikan kepada kami oleh Ali bin Abdullah, katanya telah menyampaikan kepada kami oleh Sufyan, katanya aku mendengar Abdurrahman bin Qasim berkata, kami telah keluar dan kami tidak fikir maksud yang lain melainkan mengerjakan haji. Kemudian apabila kami berada di Sarif, iaitu kau satu tempat di Sarif maksudnya. Sarif ni kena satu daerah. Di Sarif, aku pun berhaid. Lalu Rasulullah SAW masuk menemui aku. Sedang aku menangis. Sabda baginda, mengapa engkau menangis? Adakah engkau berhaid? Jawabku, ya. Sabda baginda, haid itu adalah suatu adat yang telah ditetapkan ke atas putri-putri Adam. Oleh itu, tunaikanlah segala amalan yang wajib ditunaikan oleh orang yang mengerjakan haji, kecuali engkau tidak boleh tawaf di Baitillah. Ujar Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkorban seekor lembu bagi para isterinya. Baik. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, pada bagian yang pertama kita dalam haid ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengambil satu hadis yang mana bercerita tentang Aisyah. Tapi bukan nak cerita tentang masalah hajinya, tetapi nak cerita masalah haidnya. Kita buat kesimpulan secara umum, makna secara umum. Kata Qasim
aku telah mendengar bahawa Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kami keluar, iaitu bersama Nabi SAW bersama sahabat, lain tak bukan untuk menunaikan fardu haji. Maka tak kala kami sampai di satu daerah, nama daerah itu adalah Sarf. Maka aku datangi. Maka setelah itu datanglah Nabi SAW menemui aku. Sedang ketika itu kata Aisyah, aku menangis. Lalu kata Nabi SAW, malaki, apa kamu ni? Kamu nangis sebab apa? Anu pisti, adakah kamu haid? Kata Aisyah, ya, saya dalam keadaan haid. Jadi Nabi SAW mengatakan, ini nak masuk akhir kita buat ni. Inna haza amrun kataballahu ala banati Adam. Buat apa dia menangisnya, kata Nabi SAW. Sesungguhnya benda ini bukan tuju pada kau seorang dia. Dia telah satu perkara yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada banati Adam, iaitu anak-anak perempuan keturunan Adam. Lalu kata Nabi SAW, faqdi ma yaqdil hajj, tunaikanlah perkara yang berkewajiban tentang haji, kecuali tawaf, jangan tunai. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi SAW menyembelih kurban untuk istrinya, iaitu dia masih ekor lembu. Cerita dia banyak, kaum muslimin dan muslimat. Okay. Kita ambil satu-satu. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat kalian nak meletakkan bahawa sesungguhnya masalah ini adalah masalah sudah fitrah bagi perempuan. Dia bukan masalah penyakit. Haid adalah masalah fitrah bagi perempuan dan bukan masalah penyakit. Mula kita ambil satu hukum. Apabila dikaitkan tentang masalah fitrah, di dalam cerita buat haji ni kaum muslimin dan muslimat dia, ada satu fatwa dikeluarkan oleh tabung haji. Apabila seorang perempuan itu dalam keadaan haid, boleh tak dia berniat ihram haji atau umrah dengan bersyarat? Tengok dulu, nak jawab adik ni kata dulu. Memang ni, semua orang tahu adalah fitrah. Ada satu fatwa yang dikeluarkan oleh tabung haji. Mana-mana perempuan, kaum muslimin dan muslimat kalian yang dia ada haid, tiba-tiba dia pakai ihram untuk haji dan umrah, maka boleh berniat bersyarat. Contohnya, sejak aku menunaikan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, dan apabila datangnya haid, maka batallah ihram aku. Memang itu. Sebabnya kaum muslimin dan muslimat di dalam hadis ada niat bersyarat. Tetapi dalam Sunan Abi Dawud, niat bersyarat itu bagi orang yang sakit. Mana? Niat bersyarat dalam masalah haji ni adalah bagi orang yang sakit. Contohnya orang tu dia demam, kaum muslimin, dia sakit, laki-laki atau perempuan. Sedangkan sudah sampai waktu dia untuk menunaikan haji. Kita katalah hari ke-8 dikenai hari Tauriyah, dia niat, saja aku mengerjakan haji dan ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kalau sakit aku ini melarang, yang tidak memungkinkan aku mengerjakan haji, maka batallah ihram aku. Ya, ada hadis dalam Quran. Ada hadis. Tapi ada yang berniat bersyarat itu ialah masalah sakit. Tapi adakah masalah haidnya sakit atau tidak?
Haid ni sakit ke tak? Tidak. Bila tidak, itu yang Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam, "In hadha amrun kataballahu ala banati Adam." Sesungguhnya benda haid ni dia bukan penyakit yang artis yang boleh buat niat bersyarat dalam ihram, itu masalah sakit. Kenapa bagi orang perempuan nak niat bersyarat? Sebab ini adalah satu perkara yang telah tetap dengan fitrah. Itu yang pertama, memang itu. Yang kedua, kaum muslim muslimat kalian, sebagaimana yang kita ketahui, orang yang mati dalam keadaan ihram, orang mati dalam keadaan ihram, apa kelebihannya? Kelebihannya kaum muslimin dan muslimat kalian, Nabi suruh dia mandi, dimandikan dia, dan dikampankan dia dengan kain ihramnya, dan jangan ditutup akan kepalanya. Dalam satu riwayat, jangan tutup akan mukanya. Dan besok dia bangkit dalam keadaan mulafian. Orang yang mati dalam keadaan ini, besok dia bangkit daripada kuburnya, dia bangkit dalam keadaan mulafian. Mulafian bertalbiyah. Orang lain tidak bertalbiyah. Dia seorang yang talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata. Sampai habis. Orang lain tak ada bertalbiyah. Dia seorang bertalbiyah. Sebab apa? Sebab dia mati dalam keadaan ihram. Tapi kalaulah dia berniat bersyarat, apabila datangnya haid, maka batal ihram. Dia tiba datang 2-3 hari mati. Mati. Bila mati nak buat mana? Ihram dah batal. Dapat tak kelebihan ini? Nampak senyap ke faham dah ni? Gigi. Kamu senyap. Nampak macam tak setuju je betul. Jadi cuba kita bayang kaum muslim. Kalau dia baik, tamak. Yang kedua, kaum muslim yang muslimat kalian, walaupun dia dalam keadaan dia haid, dia berihram, dia duduk dalam keadaan beribadah. Tapi kalau dia membatalkan ihramnya, dia tak duduk dalam ibadah. Banyak benda yang kekurangan dalam masalah itu. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian, apa ni? Ulama-ulama di negara Arab mengatakan bagi perempuan, sebab benda itulah benda fitrah bagi perempuan, bukan benda penyakit yang ada sabit daripada Nabi SAW, yang niat bersyarat itu ialah besar, ada waktu sakit saja. Itu dia masalah di kaum muslimin. Memang gitu. So niat syarat-syarat lah kaum muslimin. Kalau mati, maksudnya kaum muslimin dan muslimah kalian tak dapat istimewaan itu. Baik. Dan seterusnya kaum muslimin dan muslimah kalian. Aisyah ni kaum muslimah, adakah ada hadis yang lain di kalangan sahabat Nabi SAW, perempuan-perempuan yang mengerjakan haji dan umrah di zaman Nabi niat bersyarat ke tak? Tak ada hadis kaum muslimah, tak ada sejarah. Sedangkan Aisyah ni, itu yang pertama. Pertama, kedua, ketiga, pertama. Jadi kamu, itu kaum muslim kena dipahami. Okey. Yang seterusnya ialah kaum muslimin dan muslimah kalian, di dalam hadis ini bahawasanya apabila Aisyah haid, Aisyah tidak membatalkan ihramnya. Lalu di sinilah timbul satu pembahasan di kalangan alim ulama. Baik, lalu Nabi berkata kepada Aisyah, "Faqdi ma yaqdil hajj, ghaira an la tatufi fil bait." Naklah kamu wahai Aisyah menunaikan apa-apa yang telah keperluan haji kepada kamu, melainkan tawaf di bait, iaitu di Kaabah. Maka kaum muslimin dan muslimat kalian, panjang cerita dia, belahan-belahan kita bagi dia, tapi banyak benda yang dikeluarkan hukum oleh ahli ulama. Maka di sini Nabi menyuruh Aisyah di dalam keadaan itu, kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu tak dibenarkan mengerjakan tawaf saja. Yang lain, faqdi ma yaqdil hajj. Iaitu
bahawa tunaikanlah apa yang berkewajipan dengan haji. Bermaksud kaum muslimin dan muslimah kalian, tawaf boleh tak boleh? Tawaf boleh. Sa'i tidak boleh. Sa'i boleh. Tawaf tidak boleh. Tidak boleh. Merontak boleh. Berzikir dia tak boleh. Boleh. Dan baca Quran boleh ke tidak? Di sinilah yang menjadi khilaf di kalangan ahli ulama. Sebab kamu dalam riwayat yang lain dia boleh if'ali ma syi'ti ila tawaf. Dalam satu riwayat yang lain bahawa ketika mana Aisyah berkata, ya Rasulullah, aku sekarang lelaki dahil, apa perlu aku buat? Nabi kata dalam riwayat lain, if'ali ma syi'ti ila tawaf. Buat apa saja wahai Aisyah, mereka kata tawaf. Kita ambil pendapat ahli ulama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan Imam Ahmad, dan begitu juga Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tapi yang paling popular pendapat Imam Bukhari dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menggariskan tentang perkara-perkara yang larangan ataupun yang dibolehkan bagi orang yang haid itu melakukan. Baik. Yang pertama ialah kaum muslimin dan muslimah kalian, iaitu tentang orang haid yang membaca Al-Quran. Haid yang baca Al-Quran. Kita ambil satu-satu. Tuan-tuan, barang siapa nak meluaskan pengetahuan, boleh melihat satu kitab syarahan Syekh Abdul Rahman Al-Bassam, syarah kepada Bulughul Maram. Dia ada terang jelas dalam waktu. Sekarang ni sudah terjemah dalam bahasa Melayu. Kalau nak harap pun boleh. Baik. Pertama sekali kita ambil satu persatu supaya orang yang ini jangan terkongkong. Baik. Contoh dalam bab membaca Al-Quran. Boleh atau tidak? Okey. Saya ambil satu-satulah. Pendapat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad mengatakan orang yang haid boleh membaca Al-Quran. Sebab berdasarkan kepada hadis yang Rasulullah kata, if'ali ma syi'ti ila tawaf. Iaitu buatlah apa saja wahai Aisyah, melainkanlah tawaf. Bagi pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa sesungguhnya orang yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, la taqra'u al-haidu wal-junubu syai'an min al-Quran. Itu hadis itu. Rawi Tabrani. La taqra'u al-haidu wal-junubu syai'an min al-Quran. Janganlah orang-orang yang haid dan orang-orang yang berjunub membaca sedikit sebagian daripada Quran atau sesuatu daripada Al-Quran. Maka atas dasar itu dilarang orang yang haid kaum muslim membaca Al-Quran dan orang berjunub. Maka apabila dibahaskan, diselidiki oleh ulama-ulama hadis, maka hadis itu dhaif. Hadis itu adalah hadis itu lemah. Hadis itu adalah lemah. Bila hadis itu lemah, kaum muslimin dan muslimah kalian, dia tidak boleh menjadi hujah kepada hukum. Dia tidak hujah. Sebab hadis dhaif tidak boleh berhujah kepada hukum. Maka bila berlaku dengan hadis ini, kaum muslimin dan muslimah, if'ali ma syi'ti ila tawaf, buat apa saja yang kau suka melainkan tawaf. Tetapi di sana ada pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Orang yang haid atau orang yang nifas boleh membaca Al-Quran dikala bihafizah. Ada pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan orang yang haid dan orang yang nifas boleh membaca Quran kecuali dihafizah. Apa nama hafizah?
Hafid Quran bukan anu dia hafizah. Memang mereka Muslim. Hafizah, dia menghafal Quran. Sebabnya hujah-hujah di kalangan mereka ialah kaum muslimin dan muslimat kalian mengatakan bahawa bila seorang itu dia lipas, bermaksudnya dia kaum muslimin pahgana, maka 40 hari kali kebiasaan. Katakan 7 hari. Kalau tak sentuh Quran, tak baca Quran, menghilangkan Quran, maka adalah boleh. Imam Ahmad menjawab, sedangkan muslimin dan muslimat dia kata terguru, dia kata ke Imam Syafi'i, terguru dia. Sekarang ni pembahasan kita hafizah ke tak hafizah ke, itu bukan tajuk. Yang tajuknya boleh baca Quran ke tak? Sekarang ni tajuknya wahid boleh ke tak? Bukan hafizah tak hafizah, itu perbincangan dia. Boleh ke tak? Yok kata Imam Syafi'i pula. Kata dia. Lalu kaum muslimin muslimah dan Imam Malik dan Allah mengatakan adalah boleh. Jadi itu sebabnya dalil yang mengatakan tidak boleh itu hadis yang dhaif, dia boleh. Inilah kadang-kadang perempuan muslim-muslimah orang perempuan ni dia rajin qiyamul lail. Betul. Kadang-kadang rajin isteri pada suami. Betul. Iyalah orang perempuan katanya mau lagi kata jatuh sedai. Memang itu. Allah. Tak pula pengakuan saya jujur. Kamu sini semua. Tapi bila perempuan ni marih, dia selalu buat yang mulai. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, dia dah marih, dia tak buat yang mulai. Sebab tak boleh dia. Itu sebabnya jangan dia faham qiyam mulai itu dengan sembahyang saja. Memang jangan faham qiyam mulai dengan solat. Semata-mata dia berzikir, dia baca Quran. Boleh kamu muslim semua, wujudnya cukup kuat. Boleh kamu muslim dan muslimat kalian. Cuma sembahyang yang tak bolehnya. Boleh bang? Baik, habis. Ustaz, Ya. hafizah dia kata tadi yang menghafal Quran tu, dia boleh baca pegang boleh ada pegang. Pegang. Orang tak ada hak, orang tak hafiz. Baik. Kita ambil umum dah. Pegang Quran ni, orang yang hafizah ke tak hafizah ke, kalau dia berjunub dan juga dia haid, boleh atau tidak? Okey. Yang pertama menjadi khilaf dengan ahli ulama. Daripada dia khilaf. Bagi pandangan Al-Imam Syafi'i dia tidak boleh menyentuh Al-Quran. Baik. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan boleh menyentuh Al-Quran dengan syarat dia hafizah. Itu kata Imam Malik. Tapi kaum muslimin kebanyakan muhaddisi mengatakan bahawa sesungguhnya boleh atau tidak orang yang haid menyentuh Quran, mereka kata boleh. Sebabnya banyak benda kaum muslimin. Pertama sekali la yamussul Quran illa tahir. Yang mana hujah-hujah ulama-ulama yang mengatakan tidak boleh menyentuh Quran ni, dia ambil dua dalil. Pertama, berdasarkan kepada ayat hadis la yamussul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran melainkan orang yang bersih. Sama ada bersih daripada adab kecil ataupun bersih daripada adab besar. Adalah adab besar. Dan begitu juga ada yang kecil, orang tak ada sembahyang. Maka berkenaan dengan hadis itu, la yamussul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran melainkan orang bersih. Kaum muslimin bila teliti dari sudut hadis itu juga dhaifun. Hadis itu dhaifun. Yang kedua, berdasarkan kepada ayat Quran, la yamassuhu illa mutahharun. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak menyentuh akan Al-Quran melainkan mereka yang bersih. Baik. Ayat itu umum atau tidak? Ayat itu umum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala membicarakan kebanyakan ulama-ulama tafsir mengatakan la yamassu illa mutahharun, tidak menyentuh akan dia itu Quran mereka bersih, yaitu al-malaikah.
bukan masuk orang. Sebab turunnya Quran daripada Lauh Mahfuz, kaum muslimin dan muslimat kan ke langit dunia, yang bawa Quran ni, yang bawa yang menyentuhnya adalah Al-Mutahharun, iaitu Al-Malaikah. Bukan yang bermasuk kaum muslimin dan muslimat itu. Sebab mereka menolak pendapat yang mengatakan demikian kerana dasar kepada ayat Quran, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Tapi apabila dipahamkan mukhalafah, bersisik, kalau dalam Quran, bukan dalam Quran, dan Quran mengatakan bahawa orang musyrik itu adalah najis, orang mukmin bersihlah. Sebab innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Jadi orang beriman adalah suci. Maka itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat sekalian, tidak ada dalil yang sahih tentang permasalahan dilarang orang yang haid ini menyentuh Quran itu. Tidak ada dalil yang sahih, melainkan dalil yang umum yang diambil oleh ulama yang saya katakan tadi, bahawa sesungguhnya tidak menyentuh Quran melainkan mereka yang bersih. Mereka mengatakan yang bersih itu ialah daripada adab kecil dan adab besar. Sedangkan ulama-ulama tafsir, Ibnu Abbas mengatakan Mutahharun itu adalah malaikah. Itu dia. Jadi permasalahan itu kaum muslimin muslimat boleh, ada mengatakan tidak boleh. Jawapannya ar-rajih, kaum muslimin muslimat sekalian, dia adalah boleh. Tetapi kalau orang dia takut sangat nak baca Quran juga tak apa, ambillah Quran terjemahan itu. Mudah-mudah ambil Quran terjemahan itu kalau takut. Tapi wujud dalilnya kaum muslimin dan muslimat sekalian, dia memang kuat hukumnya boleh, kerana tidak ada dalil yang cukup kuat dalam permasalahan itu. Cuma dalil yang umum sahaja. Memang tu? Baik. Okay. Kalau kita buka kitab fiqh, pandangan mazhab ni begitu banyak. Baik. Tapi kalau orang kata, wah ustaz, tak nak baca Quran lah, ambillah Quran terjemahan. Itulah paling kaum muslimin dan muslimat tersebut. Sebab ada satu bab kaum muslimin dan muslimat sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis sepucuk surat. Di dalam surat itu mengandung bismillah dan ayat Quran, memberikan kepada seorang perempuan. Sebab kamu surat itu surat Mesir. Takut dalam perjalanan dirampas surat Mesir itu oleh orang kafir Quraisy, kaum muslimat kan. Maka Nabi memberikan seorang perempuan Ardamiyah, tak silap saya. Lalu perempuan itu kaum muslimin di dalam keadaan haid. Lalu ambil surat Nabi itu, letak dalam sanggul. Letak dalam sanggul. Memang apa nama? Dia sanggul. Sedangkan surat Nabi itu tertulis ayat Quran dan juga untuk diberikan kepada muslimin dan muslimat kalian, orang itu juga boleh. Di sini perbincangan ulama. Kata pendapat Al-Zuhair dipimpin oleh Ibnu Hazm dan juga Muslim Daud Al-Zahiri. Kenapa ada Quran itu setiap perempuan berhaid maka dia pegang, sedangkan itu Al-Quran. Dia masuk kaum muslimin, dia itu bekas sekadar Quran penuh. Kalau ada ayat Quran pun tak boleh. Kerana tak boleh tu. Maka Al-Zuhair kata kerana ada ayat Quran, maka perempuan itu masuk ke sanggul dia. Kalau benda itu tak boleh, nazar Nabi tidak suruh. Maka berbalah jawab pula dah kaum muslimin muslimat kalian. Dia bilang, kata ulama lain pula, sebabnya bukan ayat Quran saja, sebab bercampur dengan kata-kata Nabi. Bila bercampur tak jadi hal, yang pakat berbalas belaka. Itulah hujah di kalangan ulama kaum muslimin. Tetapi kalau hujah buat cuma dalil itu umum belaka kaum muslimin dan muslimat kalian, dan nak kata jadi hadisnya la yamussul Quran ila tahir, tidak menyentuh Quran, tapi hadis tidak boleh hujah. Sebab itu dah kalau dia ambil hujah bahawa tidak menyentuh Quran malaikat orang-orang mereka bersih, itu dari umum. Sebenarnya itu malaikat, bukannya orang, bukan manusia. Tapi kalau nak kata kamu dalam ayat lain menafikan innamal musyrikuna najasun, sungguh orang-orang yang musyrik itu adalah najis. Jadi orang Islam adalah bersih. Itulah kaum muslimin dan muslimat kebanyakan Al-Imam Al-Bukhari, Imam Malik kata bahawa boleh dalam permasalahan itu.
Tapi kalau bagi kita buah-buah ni nak baca Quran takut mengambil Quran terjemahan, itu jalan penyelesaian. Baik. Okey. Yang seterusnya. Banyak. Kita ambil lagi. Sebagaimana sejarah ya. Karena sejarah. Kita perhati ujung ni. Kaum muslimin dan muslimat. Lalu apabila tahu tak yang Aisyah radhiyallahu anha yang kaum muslimin dan muslimat telah mengerjakan haji. Haji apa? Haji apa? Ya, yang Aisyah radhiyallahu anha yang mengerjakan haji, lepas tu datang dia ni haji, lepas tu datang lagi. Ketika tu Aisyah juga ada. Dia tidak. Ya. Ajar. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Okey. Kaum muslimin dan muslimat kalian sebelum datang lagi Aisyah radhiyallahu anha berniat haji tamattu. Lepas tu, melihat haji tamattu. Pada perengkaan awal. Dia masih sejarah dulu. Ini sejarah ni macam kenal. Dalam kitab insya-Allah Nilai Autar kita akan bertemu pembahasannya. Dan Ibnu Qayyim membahaskan juga, Imam Bukhari membahaskan masalah ni, iaitu mula-mulanya kaum muslimin dan kalau baca sejarah dia, Nabi bertolak mengerjakan haji daripada Madinah, bertolak 26 Zulkaidah. 26 Zulkaidah. Sampailah ke satu tempat namanya Zulhulaifah. Zulhulaifah sekarang dengan apa? Bi'rul Ali. Rasulullah bertolak daripada Madinah, kaum muslimin dan muslimat kalian, pergi ke Zulhulaifah 26 hari bulan Zulkaidah atau 27, iaitu setelah waktu zuhur. Maka Nabi SAW sampai ke Zulhulaifah di waktu asar. Dan Rasulullah sembahyang asar di Zulhulaifah sampai lagi. Maka Nabi pun tidur di Zulhulaifah. Walaupun Zulhulaifah dengan Madinah dekat. Memang tu, naik bas jauh sampai Arab. Memang tu, tidurlah di Zulhulaifah. Lepas tu malam tu kaum muslim Nabi menggilirkan isterinya. Itu pandai-pandai kan? Tidur. Keesokan harinya kaum muslimin dan muslimat maka Nabi menyuruh para sahabat yang mengikutinya iaitu berniat ihram di Zulhulaifah. Maka kaum muslimin Nabi berbuat haji ifrad. Nabi buat haji ifrad. Berniat ifrad. Ifrad kan? Haji dulu, umrah kemudian lepas tu. Baik. Tetapi Aisyah dibuat haji tamattu. Bermaksudnya berniat umrah dulu, haji kemudian. Okey? Baik. Jadi Aisyah radhiyallahu anha berniat umrah sebab buat haji tamattu. Bila sampai dekat Sarif tu, Aisyah pun datang. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat datang. Bawalah kaum muslimin ke Mekah. Tiba-tiba Aisyah pada tahun tu lama. Sampailah pada hari yang ke-8. Hari apa ke-8? 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah tu Aisyah masih hidup. Kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi dia panggilkan hari Tauri, hari Tauriyah kan. Kalau kita pergi haji 8 di mana? Dia tak ingat dah. Tak ingat kena buat sekali lagi. Memang tu. Hari ke-8 maksudnya hari Tauriyah. Sepatutnya dalam sunnah kita pergi ke Mina. Tetapi kita tak mampu buat begitu kaum muslimin. Tak mampu kerana tidak disediakan. Maka kita direct kepada Arafah. Maka nak direct kepada Arafah tu hari tu
sebut yang tu kita kena melihatnya. Kalau sudah orang buat haji tamattu, kaum muslimat kan dia ni haji dah. Sebab umrah dia dah buat. Dia bang tu. Jadi kita duduk di hotel atau dalam bas sebelum kita bertolak 8 bulan itu kita niat haji dan sunat. Nawaitul hajja wa ahramtu bi lillah. Saja aku menunjukkan haji, aku berihram dengannya. Jadi Aisyah ni kaum muslimin. Jadi buat haji tamattu kan? Bila buat haji tamattu dia buat tak umrah. Dia tak buat tawaf, dia tak buat sa'i, dia tak buat kerana dia dalam keadaan haid, dalam tu. Lubang tu, dia dekat haid. Jadi akhirnya kaum muslimin dan muslimat tu ya, Aisyah pun diajar oleh Nabi masukkan haji ke dalam umrah. Lihat, berniatlah nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu biha atau tu bihamdillah. Sejak aku menunaikan haji dan umrah, aku berihram kedua kerana Allah Ta'ala memasukkan haji ke dalam umrah. Jadi apa? Haji kira. Cantik. Tapi tidak membatalkan ihram umrahnya. Memang tu tidak membatalkan ihram umrahnya. Cuma masukkan haji dalam ihram umrah. Memang tu. Maka jadilah saja aku mengerjakan haji dan umrah. Atau saja aku mengerjakan haji dan ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Umrah termasuk sekali dah. Maka itu dinamakan haji kira. InsyaAllah kita bertemu nanti dalam hasil. Boleh haji kaum muslimin dan muslimat pelan. Orang mengerjakan haji tamattu boleh bertukar niat menjadi haji kira. Kalau dia tak buat lagi tawaf dan sebagainya. InsyaAllah. Baik. Okey ya. Aisyah buat haji kira. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat pelan buatlah haji dan sebagainya. Pergilah ukur daripada Arafah sampai melontar kan. Hari ke-10 malam tu lupa melontarlah pada hari yang ke-10. Bila hari ke-10 kaum muslimin dan muslimat kalian, Nabi pun buat tak balik ke Mekah. Buat tahu apa? Buat tahu haji lah. Buat tahu ifadah dan tahu haji dan sa'i. Dan sa'i. Tahalul dia buat dah. Kenapa? Lepas melontar umrah sudah tahan. Lalu betul Nabi balik semula ke Mekah. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kalian. Sedangkan Aisyah sudah buat dah. Itulah tawaf kira dan tawaf umrah dia. Dan begitu jugalah sa'i, haji dan umrah kena buat haji kira. Lepas tu kaum muslimin. Pada hari yang ke-13. Hari ke-13 tu Nabi masa tidur di mana? Nabi tidur. Kita sebelah di mana? Kita boleh Mekah dah. Sebab kalau duduk di Mina tak ada orang duduk pun. Tak ada orang. Tak ada. Air pun tak ada lah. Jadi Nabi SAW duduk di Mina. Dan pada hari itulah 13 tu Rasulullah berkata kepada Aisyah. Dan juga berkata kepada Abdullah kaum muslimat kelas, suruh Aisyah ni iaitu pergi ke Tan'im sebab Aisyah rasa tak sedap. Tadi buat tamattu kan, dia umrah dah tak buat pun tak sedap. Nabi untuk menenangkan hati Aisyah, kamu balik dah dulu ke Mekah, buatlah umrah. Sebab apa tadi? Sebab buat haji tamattu tapi tersekat dengan masalah ini tadi. Buatlah. Maka itulah mula-mulanya miqat di Tan'im daripada Aisyah. Baik. Yang itu yang Aisyah buat umrah tersebut. Untuk apa? Untuk menyejukkan hati. Itu Nabi buat. Lebam. Jadi kaum muslimin dan muslimat di sini pula menjadi khilaf di kalangan ahli ulama. Ya. Ini khilaf ni kaum muslimin. Khilaf ni terkejut boleh dengar. Tapi jangan mau ke saya. Mau ke Ibn Qayyim yang nampak ulama lain. Maka perbuatan Aisyah yang buat umrah sekali lagi tadi yang ke Tan'im tu, maka itu ada orang kata berdasar pada perbuatan Aisyah tu boleh pergi ke Mekah buat umrah banyak kali. Memang tu. Baik. Jangan itu yang jadi yang diambil lebang tu. Dari perbuatan Nabi menyuruh Aisyah buat umrah pula tadi keluar ke Tan'im, maka itu hujah dengan ahli ulama yang mengatakan bahawa sesungguhnya iaitu kalau orang pergi umrah
pergi buat umrah, keluar pula niat pergi ke tanah ini, kita pergi ke dalam buat umrah banyak kali, itu tanda boleh kata mereka. Tetapi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan pendapat ulama lain kata tidak boleh. Sebab itu bukan dalil, itu adalah untuk menyedapkan hati Aisyah sendiri. Tu dia. Ya Nabi suruh Aisyah buat umrah di Tan'im itu kerana nak menyedapkan hati Aisyah, sebab dia buat air tamattu, umrah tak buat. Kemudian lepas sekali. Itu yang Nabi suruh. Itu pertama. Yang kedua, di dalam sejarah Islam tidak ada umrah daripada Mekah keluar Mekah. Ya ada umrah daripada luar Mekah masuk Mekah. Dan cuba kita tengok pembahasan ahli ulama. Ingat tak pada Fathul Mekah? Nabi membuka kota Mekah. Nabi di Mekah hari 19 hari. Ya? Ada kata 19 hari, ada kata 20 hari, ada kata kaum muslim 15 hari pun ada. Tapi ditarjihkan 19 hari. Masa 19 hari itu ada tak Nabi keluar Mekah, masuk Mekah buat umrah? Ada ke tak ada? Ini tak ada dalil kaum muslimin yang muslimat. Dan tidak ada sabit pun mana-mana perbuatan para sahabat yang pergi ke Mekah buat umrah banyak kali tak ada. Sekejap pergi tangan, tidak ada kaum muslimin muslimat. Terkecuali ada satu bab, iaitu Nabi pergi ke satu tempat namanya Hunain. Bukan untuk buat umrah, tapi untuk berperang. Berperang di Hunain, dapat menang besar. Lalu Nabi bawa harta rampasan perang ke Ja'ranah. Mengambil kata itu, maka Nabi juga buat umrah di Ja'ranah. Tapi bukan buat umrah, tapi juga berperang. Itu kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu sebabnya Ibnu Qayyim mengatakan bagi pendapat dia, dan kebanyakan ulama hadis mengatakan juga hujah yang paling kuat, tidak ada umrah daripada Mekah keluar Mekah. Tapi umrah itu daripada keluar Mekah, daripada luar masuk Mekah. Itulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau kita di Mekah buat sekali tu, lepas tu buatlah tawaf yang banyak. Itu yang paling sahih. Sebab kita takut termasuk dalam hadis. Apa nama hadis? Iaitu Rasulullah bersabda, halakal mutanatti'una, halakal mutanatti'una, halakal mutanatti'una. Kata Nabi, hancur binasilah orang yang berpenak-penak mengerjakan ibadat tapi tak kena dengan syariat dia. Tapi kita nak dalil, perbuatan kita dalil, maka tak pernah sabit. Cuma yang pernah berlaku itu pada Aisyah saja, kerana nak menyedapkan hati dia. Boleh itu? Itu maksudnya. Okey. Dan seterusnya kaum muslimin dan banyak lagi lah nak bahas ya. Di mana tak habis. Itu halangan-halangan orang perempuan ketika baca Quran dan sebut tadi dah. Yang ketuanya iaitu kaum muslimin dan muslimat kalian baca Quran. Dan yang seterusnya ialah apakah larangan lagi bagi perempuan dengan suaminya, setakat mana yang dilarang, setakat mana yang dilarang, kuasa mana yang dilarang. Dan seterusnya ialah bagaimana perempuan itulah kalau masuk masjid. Banyak lagi. Waktu bulan depan insya-Allah. Sekaligus ada lagi ya. Sebab masih dah lewat dah. Insya-Allah lain kali kita sambung. Perjalanan ahli ulama yang cukup khilaf kaum muslimin dan muslimat kalian tentang permasalahan yang berkait dengan iaitu muamalah ataupun bukan berkait dengan kehidupan manusia. Insya-Allah. Khusus orang perempuan. Wallahu a'lam. Ada perbincangan? Okey, kalau